Masya Allah. Itu Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Hijri ayat 99, wa'bud rabbuka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Allah dan yakinlah sehingga maut datang kepada kamu. Masya Allah. Itu Allah amat pada kita. Ramai percaya tapi tak yakin pada Allah. Tapi Nabi ajak pada kita itu ramuan. Yang ketiganya pada dia, Masya Allah. Sepanjang hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Nabi bergantung pada siapa? Sayyidina Abu Bakar kah? Keluarga Nabi kah? Sahabat-sahabat lain kah? Allah. Maknanya Nabi ajar pada kita tawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada manusia. Sayangnya hari ini manusia kita ni ramai tawakal pada manusia. Tidak. Walaupun tahu dia tu buat benda jahat, tapi disebabkan kita tawakal pada dia, kejahatan dia kita tak mau tegur. Tidak. Takut hilang jawatan, takut tak ada rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Ini Nabi ajar. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita ada lafaz sumpah kepada Allah? Baru tadi kita lafaz sumpah. Jumhur ulama tafsir kata surah Al-Fatihah ayat yang kelima tu lafaz sumpah kita kepada Allah. Kita bersumpah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, engkaulah kami sembah dan dengan engkaulah kami minta pertolongan. Betul tak? Allah lah tempat kita bergantung. Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Ni kapal terbang hilang pun pergi cari bomo. MH370 sampai sekarang tak boleh tengok jumpa lagi. Dah hampir tanya minta tolong dekat Datuk Seri Paduka Ibrahim Mat Zain. Kawan bawa teropong cari. Masya Allah, jumpa dah. Sampai sekarang habis pun tak jumpa. Masya Allah. Siapa tolong Nabi Ibrahim AS saat Nabi Ibrahim ditolak ke dalam api? Allah. Siapa tolong Nabi Musa AS saat dikecam oleh Fir'aun? Allah. Siapa tolong Nabi Muhammad SAW di dalam perang Badar? Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Kenapa kita tak mau bergantung pada Allah? Bergantung pada manusia. Masya Allah. Tawakal hanya pada Allah. Ini Nabi ajar. Masya Allah. Baik. Kemudian yang Nabi ajar apa pada kita? Siapa nak berhijrah? Siapa nak berhijrah? Masya Allah. Nabi sampai dekat Kuba. Belum sampai lagi Madinah. Tapi Nabi berhenti dekat Kuba. Apa Nabi buat? Masjid pertama Nabi buat. Nabi dirikan masjid yang pertama. Apa kena mengenal Nabi berhijrah dengan Nabi buat masjid? Masya Allah. Sebab Nabi ajar pada kita, kalau kita berhijrah, jagalah solat. Kalau solat tuan-tuan tunggang langgang hijrah, confirm tak sukses. Buatlah apa saja dalam hidup kita selagi sangkut dengan solat, apa amalan pun takkan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira kita wakaf tanah untuk buat masjid, rumah kita wakaf untuk jadikan pusat tahfiz, harta pusaka semua bagi kepada anak-anak yatim. Selagi solat sangkut, semua amalan sangkut. Masya Allah. Itu Nabi ajar pada kita. Sungguh. Waktu kita baca dalam surah Al-Ma'un apa dia? Fawailul lil musallin. Ada kan ayat tu kan? Apa maksud ayat tu? Celaka bagi orang yang semayang. Allah kata celaka orang yang semayang. Ish. Ingat orang bukan semayang saja. Orang yang sembahyang pun Allah kata celaka. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim sa'un. Mereka yang berada dalam keadaan lalai dalam menyempurnakan solat. Lalai ni apa maksud? Dia tak khusyuk dalam solat ustaz. Betul. Betul ke khusyuk? Kalau Allah kata siapa yang tak khusyuk dalam solat tak boleh masuk syurga, confirm semua kita neraka. Siapa pun nak khusyuk? 15 tahun Islam sekali nak khusyuk, sorry. Allahu Akbar. Masuk tadi bau sedap daging kambing ke daging lembu pun datang. Allahu Akbar, kunci motor ambil apa tadi. Alhamdulillah ada. Kalau tak ada, sampai imam bagi salam, kunci motor. Cuba tengok drama lelaki kiriman Tuhan, kan? Waktu main semayang, Allahu Akbar, kejam sungguh jamil tu lah, masya-Allah. Itu buat masya-Allah. Ada satu hamba Allah, dia nak khusyuk punya pasal. Dia masuk dalam bilik tidur dia hambat anak bini dia keluar. Hambat keluar, aku nak semayang, fan tak buka sebab tak mau dengar bunyi langsung khusyuk. Allahu Akbar, barulah tenang. Tu pun tak khusyuk dah, masya-Allah. Nak kata khusyuk nak ke mana? Allah tak faham pun. Allah sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minun, beruntung, berjaya orang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solat. Itu
satu keadaan Allah kata berjaya, itu saja. Tapi Allah Ta'ala letak syarat nak masuk syurga, kena khusyuk dalam solat. Yang Allah kata lalai ni apa maksud? Ada dua perbahasan. Yang pertama kata ulama, walau tinggal satu waktu solat pun, yang empat dia buat automatik Allah tolak. Walau tinggal satu waktu. Maknanya lohak dia semayang, asar dia semayang, maghrib dia semayang, isyak dia semayang, mai subuh dia tak boleh. Hamba siapa tak semayang subuh? Subuh mana boleh ustaz, saya kerja malam, balik siang, kena putih jalan, tidur ustaz. Masya Allah. Wadal punya, sur punya, Masya Allah kan. Habis. Kita ada ATM card, betul tak? Ada 6 password, 6 digit ATM. Pergi cucuk saya lagi ATM tu, tekan 5 saja. Keluar dah duit. Sampai kiamat takkan keluar duit. Sama lah kalau Allah kata 5, yang hampir tolak satu buah 4, siapa? Semua Allah tolak. Yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, siapa yang sengaja melambat-lambatkan waktu solat fardu tanpa sebarang alasan syar'i, juga termasuk yang celaka. Oh dia. Maknanya 5 waktu dia buat, dia semayang 5 waktu, tapi ikut apa waktu dia, bukan ikut waktu solat. Dia semayang ikut waktu dia. Macam mana? Subuh 9.30 baru dia semayang. Masya Allah. Lohak 4 subuh baru semayang. Masya Allah. Semayang sah, tapi mengundang dosa dalam diri dia. Ni Allah kata celaka. Kalau ada keuzuran, tak apa. Dia mesyuarat, dia sedang musafir, dia sedang dalam dia doktor dan sebagainya, Masya Allah, itu tak apa. Kalau ada keuzuran, Masya Allah, tak ada apa pun. Tapi ini sengaja melambatkan tanpa sebarang alasan, celaka kata Allah. Masya Allah. Tu Nabi ajak pada kita, jaga solat. Orang kalau mai jumpa saya, kalau dia kata masalah dulu hidup ustaz macam ni, saya akan tanya dia soalan pertama, solat hang lagu mana? Saya tanya. Solat ustaz, tapi ustaz fahamlah kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang macam tu habis hang, masya-Allah. Sungguh. Dan kalau kita tak jaga Allah, macam mana Allah nak jaga kita? Tidak, masya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ni memang muazzin Bilal yang dia laungkan, tapi yang panggil tu siapa? Allah. Oi, saya ada kerja. Jangan kata kepada solat aku kena kerja. Katakan kepada solat, katakan kepada kerja aku kena solat. Masya Allah. Ada tengok maklum sebelah rumah saya, umur 71 tahun. Oi, Masya Allah. Orang dah azan sibuk. Fush. Kan macam ni. Saya tak pelan-pelan lah, malu sakit. Mesej tu keluar, kena badan saya sakit buat terang. Bila hang kata, Masya Allah. Saya tanya, ada cari apa malu sampai tangan macam ni? Wah, ingat aku cari lagu Hindustan kah? Cari doa lah. Doa sampai macam ni, Masya Allah. Umur 71 tahun, iPhone. Saya tanya malu cari doa apa? Adalah doa, tanyalah saya ustaz kan, saya boleh ajar. Antau ke semua doa? Tahu lah. Tanya dulu tengok kau saya tahu apa. Antau doa kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Ada ke doa kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik? Saya kata semua doa baiklah, malu. Mana ada baik tak baik? Ada. Hang ngaji tak habis dia tak. Dia. Dan malu confident sangat, malu tahu ke doa tu? Tahu? Cuba baca, kod saya boleh belajar daripada malu. Dengar elok. Labbaik Allah kadang-kadang baik, labbaik Allah kadang-kadang tak baik. Oh, yang tu kan doa kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik, masya-Allah. Kau jangan lupa pada dia. Nasib baik umur 71 tahun. Pakai handphone cari doa, ya Allah ya Tuhan kami. Masya-Allah. Bagi orang lelaki, afdal semayang di rumah Allah, bukan di rumah kita, Masya Allah. Tuan-tuan dulu PKP macam-macam solat renggang lah. Dah, hampa jawab depan Allah, hampa tutup masjid, hampa tak bagi kami masuk, hampa jawab depan Allah. Saya pun kena, ustaz pun jawab depan Allah. Dia kata aku pun tak habis semayang, macam apa pun nak jawab. Dan ustaz tak mau tengok. Pula dah. Lah ni semua dah soft, dah rapat balik. Hampir mana? Tidak. Cakap ya Allah. Mai sembahyang berjemaah, penuhkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kampung saya tu ada satu malung. Malung tu kalau jerka dekat suami dia, bukan 10 orang dengar, 10 kampung dengar. Abang, elektrik rumah saya putih terus. Masya-Allah tabarakallah. Jerka macam tu, masya-Allah. Pernah satu kali dia balik kerja time maghrib, laki dia layan. Apa tu? Apa?
Otai masih berbisa. Balung tu dah layan. Mama dia tengok. Abang kata, orang duk sembahyang hal layan TV apa orang tua ni. Dia kata, pergi sembahyang. Dia kata, lagi dia punya ketak start motor main mandi. Dia sampai majlis imam sudah baca surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Surah pendek. Kalau saya lambat tertinggal satu rakaat, balik lambat jenuh kena jerkar dengan bini aku. Punyalah lari masuk dalam saf. Elok dia masuk dalam saf imam rokok. Allahu Akbar. Dia pun rokok cepat-cepat. Dia rokok kena buah jatuh. Bukan dia jatuh, helmet dia jatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kalau punya kalau sampai lupa dan buka helmet. Masya Allah, ada seketul helmet atas saf. Masya Allah. Apalah, jerkam ni pasal. Masya Allah, ni malu-malu semua jerkam kalau suami tak habis semayang. Masya Allah. Tapi jangan sampai elektrik putus. Tu belum lagi saya ada satu pengalaman. Ya Allah. Saya pergi semayang subuh hari Jumaat. Hari Jumaat kita baca surah Sajadah. Betul tak? Masya Allah. Saya pergi masjid tu. Kebetulan imam tak tapi hari tu imam dia cirik apa tak ada tapi. Semua pakar dia cari siapa nak jadi imam. Saya duduk belakang. Kita pun Sajadah tunggal langgang juga. Masya Allah. Tiba-tiba satu palung naik. Palung tu imam pencen. Umur 82 tahun. Dia pergi. Siapa pun tak panggil dia. Dia sendiri pergi naik. Dia baca surah Sajadah. Masya Allah. Tabarakallah. Satu ayat bila mau habis pun tak tahu. Masya Allah. Ada satu palung duduk sebelah saya. Duduk huyung ayah. Saya kata dia ni pasal apa tu jam kan. Kau pusyok kot. Masya Allah. Apa? Tengok lagi punya kuat punya goyang. Oi, dia ni sakit kan apa-apa. Saya ketak dah tangan Masya Allah kan. Dia buat sound pula. Macam tu. Dia ni pasal apa pula ada kan. Tak buat macam mana. Saya ketak dah tangan. Tiba-tiba rebah. Terperanjat saya. Ya Allah ya Tuhan kami mati syahid pagi Jumaat sebelah aku. Nak buat macam mana? Tangan lah ni kaki pun getar dah. Masya Allah. Buat dia je lah cepat-cepat lah. Masya Allah. Tiba-tiba mayat bangkit balik. Ya Allah terperanjat beruk saya. Allah. Habis-habis mayan saya tanya ke palung tu. Palung tadi hang duk huyung ayang tadi rebah pasal apa? Pitam kau. Dah ustaz. Habis pasal apa? Terlelap ustaz. Masya Allah. Tu dia. Imam tu baca satu-satu yang tertidur. Tak apalah dia main semayang. Masya Allah. Yang kita ni duk buat-buat. Masya Allah. Jaga solat tuan-tuan. Pelihara solat. Siapa nak hidup dia cantik tanpa sebarang masalah. Masya Allah. Jaga solat. Jaga solat. Ingat satu benda. Sebab apa? Saya dapat hidayah ni umur saya 8 tahun. Kalau nak tahu cerita hidayah saya. Saya dapat hidayah ni Allah hantar melalui laungan azan subuh saja. Masya Allah. Azan subuh saja. Gerakkan hati saya. Pada kita kena sedar. Memang Bilal tu mengalunkan azan tu. Tapi yang memanggil itu adalah Allah. Apa kerjanya lebih besar daripada kita nak solat? Apa kerja yang lebih mustahak daripada kita laksanakan solat? Masya Allah. Tabarakallah. Atau Nabi ajak kita jaga salat. Jaga salat. Masya Allah. Baik. Yang terakhirnya Masya Allah. Nabi sampai ke mana? Madinah. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi di welcome. Nabi disambut dengan penuh gembira. Masya Allah. Dan Nabi mempersaudarakan dua puak yang bertelaga punya kurun lamanya. Satu Auf dan satu lagi Khazraj. Masya Allah. Itu rahmat Nabi berada di Madinah. Kemudian muhajirin yang ikut bersama hijrah bersama dengan Nabi daripada Mekah. Kemudian dipersaudarakan dengan Ansor, iaitu mereka yang berada di Madinah. Masya Allah. Dan jadilah Madinah negara Islam yang pertama. Masya Allah. Tabarakallah. Itulah kisah Allah bagi Madinah kepada Nabi sebagai negara Islam. Dan termeterainya lah satu undang-undang bertulis pertama di atas muka bumi Allah. Apa dia? Undang-undang demokrasi raja berperlembagaan. Betul tak? Piagam Madinah. Undang-undang bertulis yang pertama atas muka bumi Allah. Ini apa dia? Piagam Madinah. Nabi buat. Masya Allah. Mananya apa dia? Masya Allah. Nabi mengajar kepada kita. Siapa nak sukses dalam hijrah dia, siapa nak dapat hidayah daripada Allah, maka dia wajib kena hidup di dalam sibaghatullah ataupun sibagah Islam. Apa dia sibagah Islam? Acuan Islam. Masya Allah. Tapi ramai hari ini mengaku Islam tapi dia tak ikut Islam. Dia tak bawa Islam dalam diri dia. Ini yang susah nak berhijrah. Mana mungkin Allah nak guide kita, mana mungkin Allah nak kurniakan hidayah pada kita, sedangkan agama Allah kita tak ikut betul-betul.
Islam ni tuan-tuan, ilmu dia daripada ditahnikkan sampai ditalkinkan, semuanya ada. Syumul alamiah Islam ni, apa yang tak ada dalam Islam semuanya ada. Tapi sedihnya orang suka membelakangkan Islam. Kononnya dia rasa kalau dia ikut Islam dia terbelakang. Jahil dia, masya-Allah. Karena apa? Segala peradaban dunia ini tuan-tuan menjadi beradab selepas datangnya Islam. Segala pakar-pakar intelektual lahir pada hari ini selepas kedatangan Islam. Tuan-tuan tak percaya? Tuan-tuan tengok apa saya buat dulu. Saya kaji satu Nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan kaji apa, saya cari teknologi saja. Apakah teknologi yang terhebat pernah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam? Apa pun tak ada. Mai Nabi Nuh alaihissalam, apa teknologi yang pertama yang wujud pada zaman Nabi Nuh alaihissalam? Bahtera. Manusia berjaya buat bahtera, kapal. Betul tak? Mai ke belakang sikit, kita pergi belakang sikit lah. Nabi Daud alaihissalam. Zaman Nabi Daud alaihissalam apa jadi? Besi baru bermula. Hadis, surah Al-Hadid, besi. Yang kisah Tolut yang kita baca, masya-Allah, kan? Palestin. Allah sebut kan, masya-Allah. Besi, era besi bermula di zaman Nabi Daud alaihissalam. Sebab tu Nabi Daud Allah bagi mukjizat boleh melenturkan besi. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ, apa berlaku? Manusia sudah bertamadun, ada muamalah, ada kerajaan, ada raja, ada rakyat dan sebagainya. Mai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa berlaku? Ini zaman siapa? Ini zaman Nabi Muhammad. Sebab lepas pada Nabi tak ada Nabi dan tidak ada Nabi yang lain. Maka ini adalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Apa berlaku? Teknologi di hujung jari. Tidak. Kalaulah memang Allah nak hantar banjir pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, kenapa Allah tak suruh Nabi Nuh buat roket saja? Betul tak? Allah tak bagi. Walaupun besi sudah ada di dalam di zaman Nabi Daud alaihissalam, kenapa tak buat bedil-bedil pistol tak dicipta waktu tu? Ada. Walaupun gap antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam 600 tahun saja, kenapa iPhone semua sudah tak cipta waktu tu? Kenapa kapal terbang tak ada? Kenapa tak ada apa? Masya-Allah. Semuanya lepas datang Islam. Itu hebatnya Islam. Tapi sayang, orang tak kenal ini keindahan Islam. Dia suka belakangkan Islam, ikut budaya orang lain. Kononnya kalau ikut Islam kata tertinggal. Perah, masya-Allah. Semua belajar daripada Islam. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok bahasa Arab. Bahasa Arab ni orang Arab punya bahasa. Bahasa Arab ada dalam semua bahasa. Oh, lagu Hindustan. Semua suka dengar lagu Hindustan. Tidak. Ada bahasa Arab dalam lagu Hindustan. Berapa banyak tu ada. Masyair tu nahi. Tengok suara. Speedy dah. Masyair. Tu pun kontrol. Masyair tu nahi. Syair tu beria. Bahasa Arab. Cuba dengar lagi. Makafir tu nahi. Aku bukan seorang kafir dia tu. Kafir tu bahasa apa? Bahasa Arab. Syukriya syukur apa dia? Bahasa Arab. Masya Allah. Macam mana bahasa Arab boleh terbang main masuk dalam Hindustan? Masya Allah. Awak dalam bahasa Inggris tak ada hari ni berlagak, Masya Allah. Cakap semua bahasa Inggris, Masya Allah. Hari tu PKP, tu imam kami pun pergi belajar mengaji bahasa Inggris. Tu imam, Masya Allah, bahasa Inggris. Khutbah. Well, imagine and see. Kami pun kerja. Apa dia ni? Masya Allah. When you do like this, Allah takkan memberi apa-apa rahmat kamu kepada kamu. You don't take anything for granted. Khutbah. Saya pun fikir aku ada dekat London ke mana ni, Masya Allah. Oh. Pernah satu kali, lepas sembahyang maghrib dia balik rumah. Tak ada kuliah, dia balik rumah. Anak dia yang bongsu tu balik dengan anak perempuan, balik shopping. Dia tengok anak dia, Timah, awak rambut hang nampak pelik, muka hang pun nampak pelik. Wah, tengok rambut hang pelik satu macam siapa? Dulu dia dulu kerinting lah ni nampak lurus. Yang ni orang panggil rebonding lah ya. Rebonding tu mendatang apa? Lurus lah. Saya bagi lurus tu orang panggil rebonding. Orang putih panggil rebonding kau. Lepas tu mainlah sembahyang Aisyah dia jadi imam. Soft,
rebonding dan rapatkan sahabat. Lurus tu dia buat, Masya Allah. Terperannya kami rebonding ni apa dia. Semua cari kamus ulang Allah. Ngaji bahasa Inggeris, Masya Allah. Apa bahasa Inggeris tadakah? Bahasa Arab. Al-Jabar jadi Al-Jibra. Al-Jiraf jadi Jirafah. Tidak. Al-Kitun jadi Kitun. Masya Allah. Apa banyak bahasa Arab dipinjam oleh bahasa Inggeris. Walhal dalam bahasa Arab tidak ada unsur bahasa asing. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya apa dia? Semua tercetus daripada Islam. Tapi kita sayang, tak mau kena Islam. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya pergi satu sekolah motivasi SPM. Budak SPM, dia gunting rambut. Sini langsung tak ada, sini pun langsung tak ada. Tengah-tengah saja tu pun terbaca-baca. Baca rambut dia. Hui. Saya panggil mak dia, "Kak mai sini." "Ya Ustaz." "Kak berhenti beli penyapu," saya kata. "Wah Ustaz, terbalikkan anak kamu sapu dia, penyapu anak tengah-tengah kepala dia." Sayang, betul-betul sayang hari ini. Masya Allah. Sungguh. Apa dia ni? Ada di ayat Quran kita baca, Allah sebut rosak seorang anak kerana kawan di luar sana. Rosak seorang anak kerana faktor persekitaran. Rosak seorang anak kerana sekolah. Ada Allah sebut macam tu. Nabi kata setiap anak yang lahir itu dalam fitrah yang suci, yang jadikan dia Majusi, yang jadikan dia Nasrani, yang jadikan dia Yahudi, mak ayah, kata Nabi. Mak ayah. Masya Allah. Kita itulah silap kita pada. Anak mai satu usia, lepas dia. Hari tu dekat Penang, mak rempit 5 orang, accident mati. Masya Allah. Saya mengajar di Hashimiyah. Salah seorang budak 17 tahun itu pernah mai kuliah saya. Dia budak Korea di situ. 17 tahun saja budak tu mati. 4 pagi, anak umur 17 tahun dia buat apa di luar, takkan mak ayah kita tak pernah pantau benda tu. Masya Allah. Tak apalah, biarlah kita kata itu ajal. Kan Masya Allah. Tapi di mana kita punya tanggungjawab sebagai ibu ayah nak didik anak. Masya Allah. Nabi kata didik anak kamu dengan 3 sifat, kata Nabi. Apa dia? Cintakan Nabi, cintakan keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Sudahkah kita ajak 3 benda ni pada anak-anak kita? Cuba tanya soalan pasal Nabi, siapa pun tak ada jawab. Saya baca satu kitab, Syekh itu tulis dalam kitab tu, umat Islam sedang dilanda dengan satu malapetaka yang cukup dahsyat. Malapetaka ni lebih teruk daripada gempa bumi, lebih teruk daripada tsunami, lebih dahsyat daripada gunung berapi, lebih dahsyat daripada ribuan tauman. Apa malapetaka tu? Apabila umat Islam lupa kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak isteri Nabi? Dengan isteri mana Nabi dapat anak? Berapa banyak anak lelaki? Berapa banyak anak perempuan? Siapa nama ayah Nabi? Siapa nama ibu Nabi? Siapa nama datuk Nabi? Semua ni kita tanya, tengok orang boleh jawab dah. Masya Allah. Pernah saya tanya, apa nama datuk Nabi? Confident dia pun jawab, Abdul Muttalib Ustaz. Abdul Muttalib Ustaz. Masya Allah. Betul. Datuk Nabi nama apa? Abdul Muttalib. Masya Allah. Tamam. Bagus. Masya Allah. Betul ke Abdul Muttalib nama datuk Nabi? Itu gelaran. Itu gelaran Abdul Muttalib. Nama sebenarnya apa dia? Syaibah bin Hashim. Tapi kita, Masya Allah, kita sebut Muttalib, Abdul Muttalib itu betul. Sebab itu satu gelaran bagi dia. Abdul Muttalib, Abdul Uzza, Abdul Ka'bah. Dulu memang nama macam tu. Masya Allah. Ramai kita tak kenal Nabi Muhammad SAW, tapi kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Sedih. Itu Nabi kata, ajarkan anak kamu kenal Nabi kamu, cintakan Nabi kamu, cintakan keluarga Nabi kamu, dan membaca Al-Quran. Ini cara kita mendidik anak. Nabi ajak. Masya Allah. Sebab tu saya nak pasal saya sentuh Nabi. Sebab Allah bagi kita suami. Tidak. Ada dah Allah suruh kita ikut suami kita. Hormat suami kamu, taat pada suami kamu. Allah bagi kita mak ayah. Adakah Allah suruh kita ikut mak ayah kita? Sayangi ibu kamu. Tidak. Apa Allah sebut? 3 perkara Allah sebut dalam Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidaini ihsana. Dan Tuhan memerintahkan kamu untuk menyembah Dia semata-mata, dan hendaklah kamu buat ihsan, kamu buat baik kepada ibu dan ayah kamu.
Yang kedua Allah sebut apa? Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, dan bergaul baiklah dengan ibu dan ayah kamu semasa mereka berada di dalam dunia ini. Yang ketiga Allah kata apa? Fala taqul umma uffin. Jangan sebut uffin kepada ibu dan ayah kamu. Apa maksud uffin? Apa maksud uffin? Kata ulama, segala perkataan, huruf, bunyi, bahasa isyarat yang menunjukkan kita benci pada seseorang. Contoh, kita panggil mak kita, orang tua, itulah uffin. Kadang kita panggil dekat mak kita, ish, mak ni lah, ish, itulah uffin. Mak ni lah, itulah uffin. Masya Allah. Kadang-kadang kita tak cakap, kita tunjuk isyarat. Kita ada tengah layan, nagin, ramah nagin. Mak ada popek, Masya Allah. Mak, itulah uffin. Masya Allah. Wa biwalidaini ihsana. Ihsan tu apa maksud? Ihsan yang Allah sebut dalam Quran. Kata ulama tafsir, ihsan ni apa dia? Kita nak jalan depan mak ayah kita, biar minta izin dulu. Mak, saya nak lalu depan. Mak, saya nak lalu belakang. Tutup pintu, jangan bagi bunyi pintu tu mak ayah kita dengar. Jangan sesekali tinggikan suara kita depan mak ayah kita, walaupun kita bergaduh dengan isteri kita. Tapi kadang-kadang gaduh juga Ustaz, macam mana? Guna bahasa asing. Macam mana nak guna bahasa asing? Bahasa Arab lah. Apa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Masya-Allah. Jawab macam tu. Oh, mak kita depa mengaji Quran, masya-Allah. Kadang kita libah kain, kita nak jemuk kain kan? Kita libah kain tu kan? Bunyi libah tu jangan bagi mak ayah kita dengar. Itu ihsan kata ulama. Bukan saya kata, ulama kata. Masya Allah. Ni Islam macam pada kita. Masya Allah. 3 perkara ni. Allahu Akbar. Jadi ibu ayah punya tanggungjawab untuk yang Allah suruh ikut ni. Siapa dia? Allah suruh ikut siapa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, Muhammad, betul dah dapat cinta Allah. Kalau betul cinta Allah, ikut siapa? Ikut Nabi. Allah suruh kita ikut Nabi. Yang ambil gunting rambut, buang sini, buang sana, semua tu Nabi gunting rambut dah betul. Buang sini, buang sana. Masya Allah. Tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis apa dia? Bab yang pertama, ma ja'a fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ciri-ciri fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang nombor 3, Sayyidina Al-Bara bin Azib kata apa? Satu petang aku tengok Nabi keluar daripada rumah dengan rambut jumma, dia kata. Jumma ni macam mana? Belah tengah panjangnya sampai ke bahu, tapi tak melebihi bahu. Ujung rambut kena bahu. Nabi ada 3 pattern rambut. Jumma, limah, wafrah. Jumah di sini, limah di bawah cuping sikit. Lepas tu ni, ngam-ngam dekat ni, ini panggil wafrah. 3 pattern rambut Nabi. Hari itu dia kata, Sayyidina Al-Bara bin Azib kata, rambut Nabi dengan jumma, Masya Allah, dengan hula. Nabi pakai hula warna merah. Aku tengok Nabi, aku tengok alam. Aku tengok Nabi, aku tengok alam. Tidak ada satu benda yang lebih cantik dan lebih indah daripada Nabi SAW. Maknanya Nabi smart, Nabi handsome, Nabi bergaya. Kita ni kadang-kadang main semayang pun pakai baju t-shirt pagoda. Itu pun 3 belai biji lubang. Saya pernah semayang soft belakang, main satu palung duduk sebelah saya, takbir 5 kali tak lepas. Bau ubat nyamuk. Saya palung dekat rumah pakai fuma kila kah? Betul Ustaz, macam mana Ustaz tahu? Bau baju hang pun aku tahu dah, Masya Allah. Dia pakai main kopiah. Saya rasa kopiah ni dia beli pada tahun 1987. Sejak beli sampai lah tak pernah basuh. Saya duduk sebelah kopiah dia, saya nampak lagi cerah daripada kopiah dia. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ikutlah Nabi. Tengok gaya Nabi macam mana. Masya Allah. Sentiasa berwangian, bersih. Masya Allah. Bersinar Nabi. Kita umat Islam, orang pandang kita kata apa? Smart. Masya Allah. Ni kadang-kadang pakai pun, ya Allah. Sedih kita hari ni. Membelakangkan Islam. Masya Allah. Tu Nabi kata, tuan-tuan, Islam ini Masya Allah, Allah bagi hanya pada orang yang Allah cinta saja. Lepas tu Nabi bersabda di dalam satu hadis riwayat Ahmad, innallaha yu'ti dunya lima yuhibbu wa man lam yuhibbu walakinnallaha la yu'ti din illa lima yuhibbu atau kama qala. Sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Sukakah tak sukakah, dunia tetap Allah bagi pada semua orang. Sebab tu hari ini orang bukan Islam jauh lebih kaya, lebih maju daripada kita. Walaupun Allah tak suka, tapi Allah bagi dunia. Walakinnallah la yu'ti din illa lima yuhibbu. Akan tetapi din, agamanya itu hanya Allah berikan kepada mereka yang Allah cintai saja. Itulah agama Islam. Siapa yang Allah cinta? Semua kita.
Saya teringat kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu saat pada waktu era pemerintahan, lepas ni saya berhenti. Era pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada dua kuasa besar, satu Rom, satu Parsi. Tapi Sayyidina Umar berjaya membuka banyak wilayah Islam sehingga Baitul Maqdis jatuh di bawah tangan umat Islam. Subhanallah. Orang Islam nak meraihkan kejayaan, kita menakluki Baitul Maqdis. Mereka jemput Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis. Sayyidina Umar pergi. Semua tunggu nak tengok Sayyidina Umar. Masya Allah. Siapa dia Umar? Siapa dia Umar? Sampai Sayyidina Umar pijak Baitul Maqdis, semua terkejut. Semua terkejut. Ni ke Umar? Pasal pakai baju paling lekeh. Baju yang Sayyidina Umar pakai paling lekeh. Masya Allah. Semua kutuk. Apa punya pemimpin pakai baju macam ni? Sehingga kan ada orang Nabi bagi baju kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tolak, tak mau. Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat baik kepada Sayyidina Umar, yang menggantikan Khalid Al-Walid sebagai panglima perang Pitagok Sayyidina Umar. Ya Umar, sahabatku, beginikah keadaan kamu sebagai seorang khalifah main meraih? Kenapa? Tengok baju kamu macam mana. Sayyidina Umar jawab. Apa Sayyidina Umar jawab? Masya Allah. Kalau kita menjiwai apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, tuan-tuan, Masya Allah, maka kita betul-betul akan cinta Islam. Kata Sayyidina Umar, inna kunna azilla qaumin fa'azanallahu bil Islam famahmanatul bil izzata bi ghairi ma'azanallahu bihi a'azanallah. Masya Allah. Inna kunna azilla qaumin, kita ni asalnya satu kaum yang hina, kata Sayyidina Umar, walaupun dia rujuk pada bangsa Arab. Kita ni asalnya satu kaum yang hina. Fa'azanallahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahmanatul bil izzata bi ghairi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, ma'azanallahu bihi a'azanallah, kemudian tidak ada kehinaan kepadanya melainkan kehinaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maknanya tidak ada kemuliaan dalam diri kita hari ini melainkan kemuliaan Islam yang Allah kurniakan pada kita ni. Ani Nabi ajak, siapa nak hijrah, bawa Islam dengan dia. Masya Allah tabarakallah. Hidup dalam sibaga Islam. Tidak ada yang lebih baik daripada Islam. Masya Allah. Tapi kita nak hijrah kononnya, tapi membelakangkan Islam. Mana Allah nak bagi kita hidayah? Itu yang saya kita tadi, satu hari 17 kali kita dah minta satu benda daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu apa dia? Hidayah. Kita nak dapat siratal mustaqim tu. Macam mana nak dapat siratal mustaqim? Itu Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 101 hingga ayat 102. Wa may yaktasib billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang pegang teguh dengan agama Allah, apa dia? Islam, bagi dia siratal mustaqim, kata Allah. Maknanya siratal mustaqim yang kita dah minta setiap hari 17 kali dekat Allah. Ihdina tu apa dia? Islam. Sebab tu Allah selang satu ayat, Allah kata apa? Wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Pastikan kamu mati pun dalam Islam. Masya-Allah. Inilah Nabi ajak pada kita. Nak hijrah, nak sukses, macam mana yang diancam Masya Allah di Mekah sampai di Madinah berjaya. Masya Allah, Nabi bawa kemenangan. Hasil daripada kemenangan itu, Nabi kembali ke kota Mekah, berlaku peperangan tanpa pertumpahan darah. Fathu Mekah, iaitu pembukaan kota Mekah. Masya Allah. Jadi itu hijrah yang sebenarnya. Masya Allah. Subhanallah. Nak sambut merdeka pula 31. Baca kisah pembukaan kota Mekah. Itulah ibu kepada segala kemerdekaan. Ibnu Hisham di dalam kitab dia kata, peristiwa pembukaan kota Mekah patut ditulis dengan tinta emas, dakwat emas, kerana Nabi telah menzahirkan apa dia ni, satu Masya Allah, satu naluri insania yang cukup tinggi. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Mereka usir Nabi, hambat Nabi sampai Nabi terpaksa berhijrah ke Madinah. Orang Quraisy, Nabi masuk dengan bawa kemenangan. Nabi masuk, tak ada siapa boleh buat apa dekat Nabi. Terus masuk di dalam kota Mekah, tawaf Kaabah, ambil busur anak panah, bagi pecah semua anak-anak patung-patung berhala. Kemudian Bilal bin Arabah, dia buka pintu Kaabah. Nabi masuk bersama Zaid bin Harithah. Bilal tutup pintu. Nabi di setiap satu sudut Nabi gaungkan kalimah
La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Setiap sudut Nabi laungkan kalimah ini. Kemudian Bilal Arabah buka pintu. Nabi mai duduk. Orang Quraisy duduk depan Nabi. Kafir Quraisy bersaf-saf tunggu Nabi nak buat apa kepada mereka. Mereka lah yang mengancam nak bunuh Nabi. Mereka lah yang mengusir Nabi. Mereka lah yang buat Nabi macam-macam. Sekarang Nabi boleh buat apa saja kepada mereka. Ya ma'syara Quraisy, ma tarada sani'un bikum. Hai orang Quraisy, apa kamu rasa aku akan buat kepada kamu? Tanya Nabi. Apa mereka jawab? Qalu khairan. Sudah semestinya kau akan buat yang baik Muhammad. Wa akhun karim wa ibn karim. Kau seorang yang mulia dan kau ke anak kepada orang yang mulia. Maka Nabi kata, ishabu, baliklah semua. Fa antum tulaq. Kamu semua dibebaskan pada hari ini. Tu dia. 13 tahun mereka seksakan Nabi. Tak sampai 5 minit Nabi merdekakan mereka, Nabi bebaskan mereka. Masya Allah, itu Islam. Kenapa Nabi buat macam tu? Islam. Berjaya dah hari ini Islam. Ke satu pelosok dunia Islam sampai, dan para researchers kata tahun 2051/3 dunia ini akan dimonopoli oleh orang Islam. Tuan-tuan benar, ramai sedang masuk Islam. Tadi baru imam baca, Masya Allah, ayat tu kan, iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sampai pertolongan Allah, kamu akan nampak ramai akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Bulan ini saja, bulan 7 di Pulau Pinang, hampir 7 mat saleh, 6 mat saleh, 1 perempuan mat saleh masuk Islam. Cun gila perempuan mat saleh tu. Duduk di Wales. Saya buat khusus kat Depok. Di Pulau Pinang siapa masuk Islam, foreigner, saya buat khusus. Baru kemarin minggu lepas Australia. Dia mai tengok nak 50 tahun bekerja sebagai pensyarah di Australia. Dia mai ke USM, hidayahnya sampai di USM. Dia masuk Islam di USM. Dia Penang, dia balik ke Australia. Itu saya buat khusus 5 jam dekat dia. I love Islam. I love Islam. Kita sepatah haram tak buat apa dia cakap. Kita pun yes, no, yes, no, 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 yes, yes, Masya Allah. Perempuan Mat Saleh tu lecturer computer science, University Brunei, University Singapore, Masya Allah, merata tempat dia pergi, pakar komputer. Mai kat Pulau Pinang, Masya Allah, dapat hidayah masuk Islam. Balik ke Wales, England, Masya Allah. Tudung elok, Masya Allah, Mat Saleh. Cantik tu. Saleh bapa bini saya pun cantik juga. Masya Allah. Ramai tuan-tuan, tapi kita hari ini tak kenal keindahan Islam. Masya Allah, itu sayangnya kita. Maka hidup dalam sebablah Islam. Jangan tinggalkan Islam. Masya Allah, tabarakallah. Nak sukses bawa Islam, semua ada dalam Islam. Masya Allah. Itu Nabi sebut al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas, haram pun jelas. Masya Allah. Ni 15 juz Al-Quran, apa pergi buka baju depan orang? Allah, Masya Allah. Saya betul-betul. Orang tanya, Ustaz ni buka haram ke apa Ustaz? Pergi buka baju. Saya kata haram ni ada 2 jenis haram. Imam Syafi'i kata dalam kaedah usul fiqh. Kalau kita mengaji usul fiqh, dalam usul fiqh ada 2 jenis haram. Satu haram li zati, satu lagi haram li ghairi. Apa dia haram li zati? Haram li zati, dari zat dia haram kerana ada dalil qat'i. Antaranya ada ayat Quran, ada hadis. Contoh macam daging babi. Allah haramkan daging babi di dalam Quran. Itu zat haram, itu li zati. Manakala lagi satu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, haram li ghairi. Apa dia haram li ghairi? Haram li ghairi ni kalau senang nak faham dia, asalnya dia halal, tapi perbuatan kita buat dia haram. Contoh cucuk udang. Halal kan? Kalau goreng dengan minyak babi, haram. Itu haram li ghairi. Saya kata saya tambah lagi satu haram. Haram apa Ustaz? Haram jadah, saya kata, Masya Allah. Yang pergi buka baju, yang pergi peluk Korea lah, semua tu semua geng-geng haram jadah. Hamba tak nak benda lain nak buat, Masya Allah. Hamba tak, Masya Allah. Bila membelakangi Islam, itulah keadaan kita hari ini, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi tuan-tuan jaga Islam, pegang Islam. Nabi kata genggam dengan gigi geraham kamu. Siapa nak hijrah, bawa Islam bersama dengan dia. Masya Allah, tabarakallah. Cantiknya Islam, dapat anak Nabi suruh kita azan, betul tak? Pasal nak bagi tahu anak tu kenal Allah dulu daripada kenal mak ayah kamu. Ini dapat anak
Old MacDonald had a farm. Iya. Masya Allah. Dan lipat tangan macam ni. Lopuk kepala dia. Elok saya pergi dekat dia. Perempuan Cina tengok dia. Abang, sorry ya. Wah, tengok banyak lama ini anak lu telah ajan lagi kah? Perempuan Cina tahu anak kena ajan. Dia Islam dah tahu. Dia malu dengan perempuan Cina. Baru dukung anak dia tolong ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terperanjat perempuan Cina tu. Wah, sulah halil ayah kah? Beza. Azan dengan takbir pun tak tahu. Ini keadaan kita bila membelakangi Islam. Siapa tinggalkan Islam, tidak ada kehinaan bagi dia, melainkan kehinaan yang teruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Nah, jadi itulah antara ibrah yang kita boleh dapat. Nabi ajak pada kita, mudah-mudahan kita ikut tuan-tuan, sukses menanti kita, masya-Allah. Barulah hijrah kita sempurna, masya-Allah. Nah, ini saya amalkan dalam hidup saya sehingga saya dapat Islam pada umur saya 27 tahun, masya-Allah. Kan? Ini sudah 44 tahun tua dah. Masya-Allah. Nah, jadi itulah tuan-tuan, saya dapat kongsi bersama tuan-tuan sampai dengan mahal hijrah. Masya-Allah, minta maaf 9.40 dah saya berhenti di sini. Walaupun ada banyak ibrah tapi saya tak mampu nak share dengan tuan-tuan. Satu kerana kekekangan masa, satu lagi sini pun sudah kering dah, masya-Allah. Pohon pun dah bunyi dah, masya-Allah. Nah, insya-Allah kita jumpa lagi sekali lagi pohon kalau ada jemputan, insya-Allah. Nah, kalau ada sebarang kata-kata saya yang kasar ataupun rasa terumpat kata dan sebagainya, saya mohon maaf, masya-Allah. Saya suka cakap macam ni sebab setiap kali saya duduk mana-mana kuliah, saya tak pernah nampak orang asing, saya nampak adik-beradik saya. Saya tak ada siapa dalam hidup saya melainkan mak saya saja yang ada. Ayah saya sejak saya masuk Islam, halau saya keluar sampai mati dia tak tengok saya. Sampai mati. Antara salah seorang guru saya, almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz, yang kita tengok dalam ni, salah seorang guru yang mendidik saya. Berkali-kali nasihat saya, entapi ziarah ayah kamu. Saya baru buat keputusan tak apalah. 12-13 tahun waktu tu saya masuk Islam, tak tengok ayah saya. Baru buat keputusan nak pergi ziarah ayah saya, mati ayah saya, meninggal ayah saya. Last saya jumpa ayah saya, jenazah dia saja saya jumpa, masya-Allah. Yang ada sekarang mak saja, siapa pun tak ada dengan saya, masya-Allah. Sebab tu saya anggap semua ni adik-adik saya. Saya pergi mana pun saya cakap lepas, masya-Allah. Sebab saya tak pernah nampak orang asing. Saya anggap macam adik-adik saya, masya-Allah, tabarakallah. Nah, jadi kalau lebih kurang saya mohon maaf. Kalau jumpa saya di luar, tegurlah saya macam adik-adik, masya-Allah. Kalau jumpa saya di kedai makan, tolong bayar tuan-tuan, masya-Allah. Simpan, masya-Allah. Nah, itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf, masya-Allah.